Dan akhirnya itu yang berlaku. Jadi berapa banyak parti yang bertanding sekarang ni? Dikatakan adanya parti An-Nur yang wujud tiba-tiba ni, bagaimana cerita di sebaliknya semua ini, Ikhwanul Muslimin dan sebagainya? Sebenarnya kalau kita lihat dalam konteks yang berlaku pada hari ini, sebenarnya parti yang bertanding banyak sebenarnya. Tetapi parti utamanya ialah sebanyak 41 ya. Kalau boleh saya sebutkan bahawa sebelum tu Jessica ya, di Mesir ni pilihan raya 3 peringkat. Ya, peringkat pertama dan peringkat kedua baru berakhir, dan peringkat ketiga akan disebutkan tadi pada lusa ya. Dan di Mesir ini mereka membahagikan kepada wilayah atau pada panggil muhafazah ataupun governorate ya, macam kita negeri ya. Ada 27 governorate, dan tiap-tiap peringkat itu 9 akan mengadakan pilihan raya. Saya bertanya kepada mereka ya, kenapa tidak dibuat pilihan raya secara serentak? Jelas menunjukkan mereka tak pernah tahu pilihan raya negara lain. Jawapan yang saya tengok standard, hampir sebahagian besar mereka mengatakan bahawa negeri kami besar. Oh, itu jawapannya lah. Jawapan. Terus saya kata Indonesia besar lagi. Dan pengundi pun lama lagi, boleh buat 1 hari ya. Lepas itu kau tak jawab. Jawab kedua mereka kata, okeylah, sebabkan kami tidak mempunyai mereka yang mampu, yang setelus boleh menguruskan pilihan raya. Sebab pilihan raya mereka diuruskan oleh hakim. Dan mereka nak pastikan pilihan raya itu adil, telus dan diterima oleh semua pihak. Dengan sebab itulah walaupun itulah 2 peringkat berjalan, umumnya menerima pilihan raya berjalan secara telus. Itu yang pertama. Yang kedua, disebabkan ini merupakan pilihan raya pertama selepas secara bebas, ya, antara pilihan raya bebas yang awal lah di seluruh negara Arab selain pada Tunisia, di Palestin dan sebagainya, menyebabkan ramai yang nak bertanding. Yang utamanya 41. Kalau saya sebutkan 12 parti yang beraliran Islam. 9 bekas NDP, bekas Parti Mubarak. 9. Mana 9 kelompok ya. Kemudian 2 parti sosialis dan 2 parti yang bekas mengikut Jamaat Bernasir dulu. Ya. 5 parti sederhana kiri, 6 parti kiri dan 5 liberal. Jumlah 41. Itu yang rasmi, yang tak rasmi banyak lagi. Dan simbolnya macam-macam melucukan. Ada simbol mesin basuh, ada simbol apa ni kita punya mesin pengisar, ada simbol macam-macam lah. Letakkan gambar macam An-Nur dikatakan meletakkan gambar bunga ros, bunga mawar di situ. Itu menarik juga. An-Nur ni merupakan parti Salafi yang dianggap agak ekstrim dan agak fanatik bagi mengatakan begitu ya. Dan mereka sebab di Mesir ni pengundi wanita penting. Oleh itu mereka juga meletakkan calon wanita. Tetapi disebabkan parti itu agak kritikal isu gambar ni, oleh itu walaupun calon wanita bertanding tetapi tak bawa gambar wanita, dia bawa gambar bunga ros. Bunga ros. Sukar juga untuk mengundi calon, tak tahu siapa calon. Tak nampak muka bunga ros. Tapi itu yang berlaku ya. Ini menunjukkan betapa bagi saya lah mereka masih baru dalam pilihan raya ini. Dan satu perkara yang juga boleh saya sebutkan sini, pilihan raya mereka itu ya umumnya aman ya. Dia tak macam kita ada kempen rapat umum ya. Mana mereka adalah ceramah-ceramah begitu lebih kurang dan ramai-ramai pergi mengundi. Itu menarik. Walaupun nampak macam hebat sebagainya, tetapi tidaklah kita yang agak begitu dengan pestanya, dengan bermacam-macam ya insidennya. Di sana agak menarik. Aman. Ada tak dari segi mengutuk ataupun dari segi pergaduhan atau aman? Memang aman, aman-amannya. Ada tu terpencil lah, tapi umumnya agak terurus lah masing-masing tu. Cuma yang minatnya untuk pergi mengundi. Mana tidaklah maknanya macam kita ni dengan kempennya, pondok panasnya, itu nampaknya tak begitu ketara lah. Aman ya. Apa kata dengan persaingan parti utama antara Ikhwan Muslimin dengan An-Nur, antara dua ni bagaimana sebenarnya persaingan antara parti-parti utama yang Prof melihat? Ini satu yang menarik ya. Apabila saya bertemu dengan beberapa pemimpin Ikhwan Muslimin dan juga FJP ya, untuk mendapatkan gambaran mereka, saya dapati bahawa Ikhwan Muslimin sebenarnya tidak begitu menjangka dan masyarakat juga tidak menjangka. Sebab kalau Ikhwan Muslimin, semua orang tahu mereka ditubuhkan tahun 1928. Saya pergi melawat salah satu daripada pejabat mereka di Damanhur. Ternyata sekali walaupun selama ini mereka ditindas, tetapi mereka masih lagi memberikan sumbangan kepada masyarakat. Maknanya masyarakat melihat, walaupun mereka ini ditindas, mereka tidak diberikan kesempatan, tetapi masih memberikan sumbangan kepada masyarakat. Itulah keadaan mereka tak ada kuasa, mereka tidak ada apa-apa nak dijanjikan, mereka masih memberikan sumbangan. Oleh itu, apabila sampai kepada pilihan raya, mereka melihat bahawa parti ini merupakan sesuatu yang boleh dipercayai. Tetapi yang menariknya, pada waktu yang sama, munculnya kumpulan An-Nur ataupun dipanggil sebagai kumpulan Salafi yang bergabung di bawahnya, termasuklah kumpulan Sufinya, kumpulan yang dipanggil Wahabinya dan sebagainya, yang menjadi saingan kepada Ikhwan Muslimin. Sebab daripada perbincangan saya dan juga pembacaan saya, sebenarnya Ikhwan Muslimin seboleh-boleh tidak mahu mendominasikan politik Mesir. Mereka cuma mahu bertanding 40%. Dan mereka dengan tegas dan jelas mengatakan kami tidak mahu bertanding sebagai calon presiden. Sebab supaya kelompok lain juga bersama-sama membangunkan Mesir. Tetapi apa yang berlaku?
apa yang dipanggil sebagai Democratic Alliance ataupun gabungan demokratik yang melibatkan Ikhwan Muslimin dan juga beberapa parti liberal. Mereka bertanding sebagai satu kumpulan ya. Oleh itu dalam kawasan-kawasan tertentu diberikan kepada golongan liberal ya. Tetapi apa yang berlaku ialah golongan liberal ini ataupun pemimpin liberal ataupun calon-calon liberal ini gagal mendapat sokongan. Sebaliknya yang mendapat sokongan ialah An-Nur. Kerana dalam konteks Mesir kita juga harus fahami masyarakat mereka itu masih ramai lagi mereka yang buta huruf. Bergantung sepenuhnya kepada imam-imam, ketua-ketua di kampung dan sebagainya. Sebagai mereka itu ada perendahannya. Dengan sebab itulah ketika saya berada di Mesir, saya membaca antara isu Mesir pada waktu ini ialah terlampau banyaknya fatwa. Semua mengeluarkan fatwa yang berbagai-bagai. Termasuklah fatwa politik. Sehingga menyebabkan sokongan pada parti kadang-kadang berdasarkan fatwa-fatwa ini. Dan menyebabkan masyarakat kadang-kadang menyokong kerana faktor-faktor ini. Lantaran itu, kerana peranan An-Nur ini yang mereka berada dalam masyarakat, sebagai pemimpin masyarakat, ini menyebabkan mereka mendapat sokongan dan ternyata sekali Ikhwan mengambil pendekatan yang sederhana menggunakan Islam. Saya bertanya kepada masyarakat ya, termasuk para pelajar saya, kenapa kamu mengundi Ikhwan Muslimin? Jawapannya standard, kerana Ikhwan Muslimin memperjuangkan Islam dan juga memperjuangkan politik. Saya tanya pula, kenapa kamu undi An-Nur? Jawapan mereka ialah kerana An-Nur ini jelas Islamnya. Mereka tidak lagi mengatakan itu boleh, ini tak boleh. Kalau kata Arab tak boleh, jelas tak boleh dalam keadaan bagaimana sekalipun. Dan bagi mereka, Islam harus dilaksanakan sepenuhnya. Sedangkan Ikhwan Muslimin merasakan realitinya tidak semudah itu. Dan ini menyebabkan dari segi pendekatan ada masalah. Tetapi satu juga yang sangat menarik apabila saya tanya kepada pemimpin Ikhwan, saya tak ada kesempatan berjumpa dengan An-Nur. Mereka menyatakan bahawa dalam politik ini segala-galanya mungkin. Bila dah menang nanti kita akan berbincang dan sudah tentu mereka mengatakan ada persamaan-persamaan yang membolehkan kedua-duanya duduk bersama untuk membolehkan kita membangunkan Mesir. Yang kita berbeza, teruskan. Jadi kalau berkaitan dengan duduk bersama ni mungkin tak kalau digabungkan, boleh tak digabungkan ke Ikhwan Muslimin dengan An-Nur digabungkan, mungkin tak akan terjadi selepas dah berjaya kalau kerajaan. Daripada pertanyaan saya pembagi itu mungkin agak sukar. Mereka sekadar menyebut bahawa yang boleh kita lakukan ialah kita bekerjasama dalam isu-isu yang dianggap sebagai perjuangan bersama, kepentingan bersama, prinsip bersama. Oleh itu perkara-perkara yang berbeza kita teruskan. Kerana kalau kita lihat di Mesir ini sebenarnya golongan yang ekstrim itu masih ada. Golongan Jamaah Islamiyah yang dulu pernah menubuhkan takfir wa hijrah. Golongan sufinya juga kuat ya. Dan untuk mereka bergabung sebagai satu kumpulan saya fikir tidak mudah, tetapi untuk bekerjasama itu mungkin dalam politik apa yang tidak mungkin ya, itu saya rasa mungkin boleh dilakukan. Jadi Prof, siapa yang akan bertanding presiden, siapa yang kedudukan paling atas dan yang paling bawah di sini? Mungkin soalan terakhir kita pada hari ini Prof. Saya bertanya kepada Al-Baradei ke atau bagaimana? Selepas ini isunya ialah pelantikan presiden dan bagi Ikhwan Muslimin mereka secara jelas mengatakan bahawa mereka tidak akan bertanding walaupun saya mengatakan bahawa ini sebagai satu statement politik dan mereka menyeraikanlah calon-calon yang paling utama ya, termasuklah Amr Musa dan yang lain ya. Tetapi Al-Baradei dianggap sebagai calon yang terkebawah sekali. Oh, yang tak terakhir sekali. Terbawah sekali. Terbawah. Sebabnya begini ya. Apa yang berlaku dalam pilihan raya baru-baru ini ya, walaupun ada tokoh-tokoh yang terkenal ya, tetapi apabila mereka bertanding, mereka kalah. Dan mereka menyimpulkan bahawa tokoh-tokoh inilah tokoh-tokoh media. Mungkin segi media mereka terkenal, tetapi bila sampai kepada mereka akar umbi, mereka tidak mempunyai sokongan. Dalam konteks inilah mereka mengatakan Al-Baradei kerana beliau berada di luar negeri, beliau tidak mempunyai penyokong-penyokong tegarnya, menyebabkan sukar untuk beliau mendapat sokongan dan memenangi jawatan presiden. Bagaimana dengan parti sekular, nasionalis, liberal semua? Bagaimana? Mereka juga akan mengambil nasib yang sama. Sebab mereka ini mungkin dari segi intelektualnya ada, dari segi pimpinannya ada. Tetapi dalam masyarakat Mesir ini, yang perlunya ialah sokongan akar umbi. Dan itu sebenarnya, itu yang paling penting. Itulah yang lebihnya kepada An-Nur dan lebihnya kepada MJP. Itu yang terbaik. Ya, terima kasih kepada Prof. Jadi sampai di sini bincang kita berkaitan Mesir, pilihan raya berpalik darah. Dan bagi pihak Penerbit Syafri Abdullah serta seluruh kru penerbitan, saya Jessica Om mengucapkan terima kasih kepada semua penonton setia Global 1. Terima kasih sekali lagi kepada Profesor Datuk Dr. Muhammad Ridwan Osman yang sudi bersama kita selama setengah jam tadi. Dan jangan lupa layari Facebook kami, Global di 1. Dan kami akhiri dengan visual sambutan Tahun Baru di beberapa negara dunia. Salam global, salam Tahun Baru dan salam satu Malaysia.